Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa Zul nampak juga sesuatu yang menarik berlaku di chart. Nanti Zul akan terangkan ke anda siapa yang ingat 3 confirmation yang tunggu, iaitu trend line, kata horizontal support, kemudian kita ada bull trend line ataupun upper trend line yang kita perlu breakout. So apa yang dah berlaku, 2 dah berlaku, yang ketiga masih lagi berlaku dan menarik. Apa yang price dah buat close untuk hari semalam ataupun daily candles dah pun menarik berlaku sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan di Bitcoin untuk sekiranya anda nak tahu apakah pergerakan itu. Guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk tengok market apa yang dah berlaku. So untuk coin market cap, kita tengok total market cap currently berada di 1.9 trillion. Tu tak banyak berlaku perubahan daripada semalam, tapi still lagi berlaku peningkatan. Volume hanyalah 60, kemudian BTC dominan 41.6 and Ethereum drop sekitar 19.0. So kita tengok summary untuk pergerakan. So total market kata over the last day ataupun hari semalam punya, ada peningkatan total market 1.38, volume yang berkurangan juga lah. Semalam volume lah 90 lebih ke 60 lebih, so volume sikit berkurangan. So kenaikan tu tak banyak, tapi still lagi ada kenaikan tu kat mana kita expect dalam Bitcoin, sebab Bitcoin increase sikit dominasi. So harga semasa untuk pagi tengok Bitcoin sini berada 42.256. So hampir break, atau bukan hampir, dah pun break kita punya kawasan horizontal support, iaitu second confirmation untuk Zul mengatakan more bullish. Tapi pun kita ada major di kuartal Discord channel pun yang ada member yang sharekan pasal satu trend line tu. Nanti Zul akan tunjukkan trend line tu sebenarnya sama je seperti yang Zul harap. Yang tiga confirmation yang ketiga iaitu trend line uptrend. Kita perlu break, kita masuk balik ke dalam trend line uptrend untuk kita katakan price Bitcoin ataupun crypto market secara akan more attend to untuk naik ke atas berbanding untuk ke bawah. So untuk kali walaupun price ke 40 break kedua, kita still lagi ada trend line uptrend tu yang kita perlu break. Kalau tak break, memang kita akan boleh drop balik ke bawah, and boleh berlaku seperti mana tahun-tahun 4 years ke sebelum ni. Nanti Zul akan terangkan. So untuk Ethereum 3K, untuk lain-lain, so expected Bitcoin naik, so almost lain semua nak melakukan peningkatan. So kita kena untuk weekly. Untuk weekly daripada Isnin sampailah hari ni hari Ahad, so kata almost dah habis dah untuk hari ni, hari terakhir. Hari ni apa? Hari ini Isnin. Untuk satu minggu punya performance untuk Bitcoin. Untuk performance Bitcoin dalam satu minggu lepas, iaitu Isnin sampai Ahad, kita melakukan peningkatan sehampir 12%, Ethereum 17%, kuartal lagi BNB 11%, Cardano hampir 10%, Solana 23%. So meaning untuk weekly, untuk minggu lepas, memang kata kripto agak memang menarik untuk membuat sikit recovery. So adakah minggu ini akan lagi berterusan? So nanti kita akan tengok di chart. So let's go, kita tengok Fear Index juga. Fear Index sekarang berada di kawasan 45. So ini untuk hari Ahad punya, sebab apa dah diupdatekan 28 tadi. So untuk hari Ahad semalam, Fear Index kita berada di 45. Kalau hari Sabtu kita berada di 37. So meaning good, orang kata dalam market tak ada sebarang kata, tak banyak kata yang tak fear dalam market, kata kepercayaan untuk buy balik Bitcoin itu tinggi. So ada di ruangan komen, ada yang tanyakan Zul pasal macam mana nak kata cari average per unit tu. Average per unit bila anda buy, macam mana nak tahu average per unit? Nanti Zul akan tunjukkan, dan pengiraannya mudah aja. Nanti Zul akan tunjuk contoh, apabila anda dapat itu anda faham. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. Sebelum coin market cap tu, nak tengok juga di total market cap, apa yang dah berlaku di total market cap. So total market cap ni menarik. Apa yang berlaku ini yang tu nak akan berlaku chart ni, apa yang tu nak berlaku ini nak berlaku di Bitcoin juga. So di total market, kalau di daily sebenarnya, kalau ikutkan ini 4 hours, kalau ikutkan daily, kita pada confirmation untukkan hari Jumaat itu lagi. Jumaat itu dah breakout masuk balik ke dalam upper trend line. So upper trend line ni apa? Zone expected untuk total market now akan melakukan increasing. So increasing sampai mana? So expected dah macam biasa, kita akan cari swing low dan swing high kita. Untuk di 4 hours, untuk draw mana-mana tahu quarter trend line ataupun Fibonacci, guna 4 hours. Kemudian barulah pergi ke daily. So swing high, kita ada swing high dan swing low untuk total market. Expected kita akan ada major resistance kita untuk kata sekiranya untuk total market ataupun crypto market secara keseluruhan nak buat high baru, tak kisahlah nama di Bitcoin ataupun altcoin. So total market perlu breakout kita punya major resistance, iaitu antara 2.4 dan juga 2.6. So basically kita perlu breakout 2.63 trilion untuk melakukan high yang baru daripada
hampir 3 trilion ni. So meaning kita tengok high high baru dalam total market, meaning kita akan tengok harga Bitcoin dan juga altcoin yang lain expected akan buat high high yang baru. So untuk di total market kita nampak sedikit bullish, bukan bullish, memang bullish untuk total market melakukan peningkatan. So now kita tengok adakah price tu akan berjaya menaik buat high baru. So mana-mana top dia expected, mana-mana kawasan terjetai trendline putih atas ini. So kalau kita draw 1 Fibonacci tadi, kita sebut 1.6 swing high, swing low. Kita akan draw balik swing high to swing low. Kita akan dapat Fibonacci 1.6. So 1.2 kat sini. So 1.2 kita akan draw ni 1.2. Ada 1.2, kemudian kita ada 1.6. So ini adalah target-target yang sekiranya price break 2.6, kita akan expected price tu boleh sampai ke 36, boleh sampai kawasan ni, berlaku sikit retracement, kemudian berlaku balik kenaikan untuk expected ini. Dan kita ada horizontal juga support. Kalau ikutkan sini, kita boleh kalau boleh draw satu paralyze yang cantik sikit, swing low. Kita nak tengok pergerakan swing low to swing high. Kita buat connection kat atas ni, dan tu akan buat draw yang cantik, lebih mega sikit, besar. Kemudian yang ni 4 hours, nampak yang ini pergerakan. Tu akan zoom in sikit untuk tengok pergerakan ni. Touch, touch tu yang atas lah, kita perlu touchkan yang di atas. Okay, 4 hours. Kemudian kita kena turun sikit. Okay. Okay, dan kita lock. Kita lock, expected ke mana, kita lock dulu ni untuk tengok pergerakan trajectory untuk kenaikan atas ya. So inilah kata channel. So apa yang berlaku, kita expected price dah pun masuk balik kawasan channel. Now kita ada middle pertengah ni. So meaning apa berlaku, price breakout ni berada di atas ni, memang kita akan ada high opportunity untuk di atas. So apa yang berlaku, kita expected first target naik sampai 36, sudah sampai ni rebound expected ni. Selagi mana dia tak break bawah ni, selagi kita ada strong momentum untuk naik ke atas. So yang ni kita boleh draw lagi tinggi sikit. Kita boleh draw nanti dia akan buka sikit. Kita boleh draw lagi maknanya tinggi. Kita akan samakan dengan line putih tu atas tu, line putih. Alright, then kita lock dulu. Kita tengok price ke bawah. Kat sini kita akan open balik untuk adjust bawah. Now inilah kita punya trendline uptrend tu, expected dah pun breakout. Nah expected kita tunggu pergerakan ni punya price yang dia cakap tu, kita perlu breakout dulu ni sampai 26. Breakout tu expected 30, first 1.2 boleh berlaku rebound. Expected kita naik target yang kita tunggu lah 2.6, 1.6. So meaning kita akan expected ada sekiranya last buran ataupun last pump untuk Bitcoin, expected maybe bukan 4 year circle, maybe kita buat circle yang baru Bitcoin. Sebab apa, circle kali ni orang kata agak different untuk circle sebelum ni. Yes, currently dia still lagi follow, tapi ada opportunity yang jika expected boleh buat another circle, iaitu maybe 5 tahun tu. Maybe tahun ni kita akan ada last pump, expected ujung tahun dah, baru kita akan expected boleh sampai ke 37, hampir ke 4 trilion. So ini kita akan tengok Bitcoin dan altcoin akan terus melakukan peningkatan dan buat high baru. Tu apapun nanti di Bitcoin tu akan terangkan lebih adakah boleh berlaku. So di total market good, at least untuk total market naik sampai 2.4 trilion. So 2.4 trilion as seperti resistance sekiranya kita dapat breakout ke kawasan 2 trilion ni. So let's go, kita pergi ke BTC. So BTC apa yang tu nak tunjukkan, iaitu yang inilah 4 hours. So 4 hours malam kita buat consolidation dalam kawasan tu punya major support, iaitu antara 41 ataupun 42, kemudian antara 40k. So meaning jika whatever price belum break dulu, iaitu 42 ni, barulah kita akan expect dia akan more bullish. So langkah pertama untuk bullish step trendline, kita dah breakout dengan volume amat cantik. Kemudian sampai kawasan ni, untuk hari semalam kita dah breakout. Untuk hari ni 4 under sedang retest. Sekiranya retest ni kita expect quarter 4 hours drop lagi bawah, meaning kita akan expect price tu ada possibility untuk drop. Kita hitungkan di 1 hour, kita boleh monitor untuk pergerakan ni, sama ada price tu nak drop atau tidak. Kita boleh buat satu trendline. So daripada trendline ni, akan ambil satu trendline. So sekiranya Bitcoin break 1 hour, expected kita akan drop more ke bawah. Sampai mana kita boleh tarik juga swing low to swing high. Ini kita akan expected kita akan ada support. So Bitcoin secara teknikalnya
ataupun Fibonacci tak boleh break untuk di 1 hour below daripada price ini. Disebabkan apa? Ini adalah quarter minor support. Sekiranya the breakout ni, expected kita next minor support kita adalah twin low, twin high kita, expected minor support kita yang ini berada di kawasan ini. So break ini kuartal sedikit, kuartal expected kita akan berlaku retest yang expected yang tu nak buy, iaitu expected support dan sampai ke kawasan ni. Kalau break last kita punya minor support iaitu kawasan ni, so expected dia akan draw terus kita punya minor support yang baru. So sebabkan ada higher high yang baru semalam. So yang cakap sekiranya kita break minor support ni, meaning kita akan expected price akan return balik ke kawasan 3.35, iaitu kawasan untuk retest. Apa tu untuk retest? Nanti dia akan pergi ke 4 hours, anda akan nampak lebih jelas. So untuk 1 hour, untuk kita track untuk on daily untuk hari ni, price tak boleh drop mana-mana kawasan trendline ni ataupun mana-mana kawasan. Kalau drop bawah ni, meaning kita akan expected ada big correction untuk ke bawah. Big correction sampai mana? Adakah quarter bearish? Expected untuk kita mengatakan bearish selagi mana price tak break kita punya minor support ini, ataupun jika lah expected 30 boleh lagi fail, iaitu fail itu expected boleh sampai balik 30. So kalau fail itu adalah sedikit kurang menarik, kurang quarter strong, kurang momentum untuk bullish. So apapun, hopefully kita hanya 32. Dan sebab apa? Yang tu nakkan kita breakout ini dulu. Breakout trendline, apa trendline yang orange ni, barulah dia naik, barulah dia melakukan retest sebelum dia melakukan kenaikan. Itu pergerakan yang tu nakkan, pergerakan bullish yang kita nakkan. Sekiranya dia breakout ini, kita boleh entry balik breakout retest. Mana-mana saja retest kawasan trendline ni adalah good opportunity untuk kita buy kuartal sedikit untuk asset kita, untuk expected price tu pergi ke major resistance, iaitu major resistance kita berada di 50 ataupun 60k seperti mana Zul ceritakan semalam. So untuk hari ni Zul nak terangkan apa yang kau dah berlaku untuk kita akan pegang di daily. So di daily kita dah dapatkan confirmation yang kedua, iaitu confirmation first semalam kita ataupun hari Jumaat, Sabtu, Jumaat, Ahad, Isnin, Jumaat, Isnin. Hari Isnin, nanti tu akan delete tu. So ini adalah candle hari ni, hari Isnin. Kemudian kita candle hari Ahad, candle hari Sabtu dan candle Jumaat. Jumaat kita dah ada confirmation candle break atas trendline ni. So good, first step kita dah ada. Second step untuk semalam kita dah dapat, iaitu price breakout atas daripada 42 dan body dah pun close atas kawasan ni. So meaning untuk hari ini, hari Isnin, hopefully malam nanti masa US buka kita dapat price melakukan kenaikan, iaitu untuk daily ini. Untuk hari esok, hari Selasa 8 pagi, kita nak candle ini close di atas orange ini. So meaning close atas ni, meaning kita expected Zul akan ubah Zul punya position buy, iaitu Zul akan buy, tunggu breakout, Zul akan retest. So, retest saja kuasa ni, expected di candle daily pun Zul akan entry balik 2000 yang Zul keluarkan itu untuk expected price pergi ke break next kita support kita 46 dan juga kita major support yang kita break iaitu 60 untuk pergerakan Bitcoin buat higher high yang baru. So itulah pergerakan bullish yang kita nak, yang Zul sedang monitorkan. So tak mana bullish tak, break tadi ni barulah kita akan mau kembali dalam kawasan bullish. So macam tu cakap sebelum ni, selagi mana price tu berada di bawah trendline ni, trendline orange ni, kita berada di dalam bearish market. So untuk sekarang bullish dah expected nak naik ke dalam bullish market. So untuk ada yang share, nanti tu akan bukakan di Discord ya. Discord dia dah terangkan, dia dah sharekan 3. Okey, yang ni kawan kita share tu, ini adalah masa tahun 2014 first year kita macam mana price dah datang balik kuartal retest trendline uptrend, kemudian breakout terus masuk ke dalam bearish kuartal dalam ke 4 years punya cycle ataupun 3 tahun bearish. So untuk di currently, untuk price Bitcoin anda tahu, untuk 4 year cycle price memang betul-betul sekarang follow pergerakan ini. Yang kita nak sama ada dia breakout trendline ni ataupun tidak. So itulah yang tunjukkan di trendline orange tadi. So expected kalau untuk dalam 4 year cycle, tahun pertama dia adalah untuk sebelum ni tahun 2014, yang kemudian tahun 2018. So untuk circle kali ni adalah start tahun 2022. So meaning expected juga sebelum ni tu ada terangkan tahun 2022 adalah sepatutnya tahun start bearish kita, meaning kita akan tahun 22 kita akan ada naik turun. Expected dia ujung tahun 22 barulah kita akan dapat price betul-betul bottom. So kini ini berlaku, ini tahun 24 retest fail, kita akan expected turun jatuh bawah. Kemudian ada sekata untuk tahun 17 sama juga retest dan fail jatuh bawah. Nah untuk tahun ni inilah pergerakan tu. Thank you kepada siapa yang tu punya join membership ni, iaitu di nama Syafiq.
So thank you Syafiq, anda finding kota buat screenshot yang macam ni 3, so senang untuk Zul referkan untuk yang lain-lain. So apa pun yang ni maknanya Zul memang dah monitor pun kat Zul punya chart, and then expect juga selagi mana price tu tak break kawasan ni, selagi lah Zul tak expect dia akan melakukan bullish. So adakah dia boleh berlaku lagi untuk tahun ni? Yes, boleh berlaku. Kita masih lagi expect boleh berlaku sampai ni. Cakap tahun 2021 Zul akan pergi ke chart untuk terangkan kepada anda, iaitu di chart kalau kita tengokkan, kita akan tengok di Zul punya chart di BTC USD untuk yang ini. Tengok Zul ada monitor satu trendline yang hijau ni. So meaning hijau ni expected berlaku tahun 2022. Kita akan expected kalau sekiranya kita fail kembali balik atas kawasan ni, meaning kita akan expected terus price tu jatuh ke bawah untuk bottom out. Expected hujung tahun ni, meaning kita akan kata bearish market selama 3 tahun. So di Bitcoin kita akan tengokkan untuk hari ni. So kerana orang yang draw ni, so meaning apa yang berlaku sekarang, kita hanyalah kita tunggu confirmation yang betul-betul yang kita nak, iaitu expected price perlu balik-balik ke dalam bullish. So adakah berdasarkan RSI, store RSI, adakah momentum itu boleh naik untuk naik? So untuk RSI juga untuk daily, so daily dah pun breakout kita punya 50 expected berada di atas, cuma store RSI kita still lagi sideways kawasan ni. So expected sekiranya stock RSI momentum loss momentum tu expected boleh drop bawah tu expected BTC boleh drop balik bawah 50, meaning kita bearish market. So meaning apa yang berlaku, kita akan ada big correction ke bawah. Big correction ke bawah sampai mana kita level. So selagi mana price itu tak break kita punya last support iaitu 38 ataupun kuartal di 35 ni. So kuartal last kalau price break yang ini, meaning kita akan ada momentum untuk drop bawah, dan drop bawah itu selagi mana expected price tu kat sini, ini kawasan kat gini kita boleh re-entry kalau cakap 2000 tadi yang jual sebelum ni, tu nak entry balik sama ada breakout, retest ataupun di 38, ataupun untuk mengatakan pattern still lagi boleh, pattern tak boleh break kita punya price ini, iaitu letak harga dalam 34 ataupun 34.7k. Sekiranya Bitcoin break ini, meaning kita akan expected price atau akan pergi menuju ke 30. So meaning 30 kita akan expected price tu still lagi ranging dalam kawasan 40 dan 32, meaning kita lost momentum. So lost momentum itu meaning bad situation untuk Bitcoin. Kita akan expected dia boleh follow kita punya pergerakan seperti mana Syafiq yang share tadi, iaitu untuk pergerakan bearish market ke bottom up untuk tahun ni, hujung tahun untuk bottom up. So meaning apa yang berlaku untuk sekarang, Zul hanya hold lagi Zul punya position, and apa yang Zul jual positif 2000 gitu, Zul simpan dulu untuk Zul akan tunggu balik. Sekiranya ada correction ke kawasan 38, Zul akan ambil cuti buy. Kalau drop taklah Zul hold saja. Kemudian Zul nak tengok price sama ada breakout ini tak. Kalau breakout, meaning kita akan boleh tunggu terus price di bawah. So tak perlu tunggu terus di 30. Kemudian kalau kita breakout atas ni, breakout Zul akan retest balik di kawasan trendline tu, meaning Zul akan buy balik di kawasan itu. So itulah position buy. So kalau anda nak tahu bila Zul buy, bila Zul sell, anda boleh join je YouTube membership. Macam Zul akan bila Zul buat transaction, Zul akan screenshot Zul punya confirmation tu dan Zul share kan dekat Discord. So anda boleh tengok lah memang betul Zul buy dan memang betul Zul sell. So itulah di Bitcoin. Hopefully anda dapat kata faham pergerakan Bitcoin sekarang, kat manakah pentingnya trendline ini untuk kita breakout. Untuk kali ini anda still lagi follow 4 year circle, iaitu 4 year circle tahun ni lah tahun yang expected kita akan melakukan bearish market, iaitu price boleh drop sampailah support antara 26 dan 15k, seperti mana circle-circle sebelum ni, iaitu Bitcoin drop dalam 82 ke 80%. Drop ke kuartal 15k ni expected kelas support kita price dalam 80%. So itu boleh berlaku di Bitcoin untuk currently. So untuk mengelakkan Bitcoin jatuh 8%, macam cakap Bitcoin at least perlu naik dulu, breakout trendline ni, meaning kita akan ada sampai major return. So quarter point yang penting, yang pertama ialah kita breakout ni kita sedikit release. Ini yang Zul nakkan, iaitu breakout ni untuk price pergi ke 60k. So meaning apa yang berlaku, sampai saja 60k ni Zul akan lock Zul punya modal di dalam crypto. So expected Bitcoin pada ni, expected Zul akan kembali profit. So meaning Zul akan lock kata Zul punya modal, yang profit Zul akan tinggalkan. Sebab apa? Ada high probability untuk berlaku follow kita Zul punya pattern, iaitu ini yang ingat kita dah ada pun pattern bearish. So inilah pattern bearish ataupun reversal untuk dia menjatuhkan bawah. Sebab apa? Pattern ni more expected hampir 70% dia akan follow kemudian breakout. So breakout ni kita dah breakout. Untuk yes boleh breakout hari ni, tapi apa yang Zul harapkan untuk Bitcoin melakukan pergerakan ialah
1 touch, 2 touch, 3, 4, hopefully 5 ataupun 5 di kawasan ni. Expected kalau berlaku ni 5, expected kita breakout ni kita akan drop betul-betul kawasan kita tak ada dah 42, 30 ni kita akan expected price akan good momentum akan jatuh ke kawasan hampir 20k kita punya last support, iaitu kawasan yang Zul akan buy monthly. Whatever, selagi mana price berada antara 25, 26 dan 20k, 20 dan 15k, itulah setiap monthly Zul akan buy Bitcoin, Ethereum dan Ethereum. Dua coin ni Zul akan fokus dulu sampailah hujung tahun, barulah Zul akan buy beberapa altcoin yang lain. So sekiranya Bitcoin jatuh 80, kita akan seperti altcoin yang lemah ataupun altcoin yang seperti kita ada seperti selain Ethereum dan beberapa event Luna tu, seperti dia akan drop sama seperti Bitcoin drop 80, dia akan drop 80 juga, tapi lain-lain coin kita akan seperti akan jatuh almost 90% lebih. Kemudian meme coin, selalunya meme coin akan hilang dalam waktu-waktu ini. So itu yang di chart yang Zul monikan. Hopefully anda faham apakah confirmation yang tunggu dan apakah possibility yang boleh berlaku di Bitcoin untuk currently. Adakah kita akan naik dulu? So sama-sama kita monitor untuk pergerakan chart ataupun teknikal. Kita setiap trendline ini ada dia punya kepentingan dia tersendiri. So untuk currently kita dah melakukan good banyak untuk minggu lepas, hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita breakout untuk daily trendline, dan untuk hari Ahad kita juga breakout untuk quarter trendline ni. So expected di gap, kita expected akan ada berlaku gap. So berlaku gap inilah quarter di 4 hour di gap. So apa yang berlaku, kita ada hari Ahad, so price meaning dia tutup hari ni, mudah stop buka ni. So meaning kita ada gap ni. Apa berlaku, price boleh naik kemudian datang untuk retest untuk close. Close ini adalah seperti quarter, boleh close sampai bawah ataupun close balik rebound ke atas. Kalau kita akan tengok sebelum ni, kita akan tengok close gap. Okay, yang gap ini kita belum close lagi 34, 32. Adakah kita dah close? Nampak adalah quarter dia gap ni, dia akan bagi sikit quarter kerecatan pergerakan untuk naik ataupun turun ataupun strong support. Tengok ada gap kawasan ni, price naik sampai 69 dan kita jatuh dah pun close gap. Now expected dia bound, good bound untuk dia melakukan kenaikan. So sama juga gap kejatuhan, sama juga kita naik buat gap. So ini yang kita tak nak. Kalau ini yang berlaku, kalau price itu jatuh bawah daripada gap, so meaning kita akan expected price tu akan buat more low. Expected yang ini pun sama, tengok price tu buat gap, break bawah, expected buat low, harga gap buat low, buat gap low. So adakah ini akan buat low? Bercakap ini adalah berdasarkan data di gap. So sama juga kalau di Fibonacci ni Zul ada monitor juga, iaitu price tak boleh break bawah daripada trendline ni expected dalam 40. So apa ada di 40? So kalau 40 tadi, kita akan tengok balik kat kawasan tu, iaitu 40 kita ada kata support dan support sekarang yang resistance 40 ni dan support. Sekiranya breakout ni sama juga kalau tu buat tadi trendline sama macam juga ni, kita tak boleh break trendline bawah ni, dan juga yang penting Fibonacci ni minus Fibonacci, iaitu di mana daripada 1 hour swing low ini kemudian swing high ni kita tak boleh price break daripada 47. Sekiranya kita boleh 47, meaning kita akan expected price kuat jatuh 38. Sama ada 38 boleh bertahan tak? Hopefully dapat bertahan. Kalau tak dapat bertahan, kita sampai 34. Kalau tak dapat lagi bertahan 34, ini akan last minus support untuk bull. Expected kalau gagal, bear akan menang balik. Expected bear akan push price sampai ke 30, dan kalau break 30 kita seperti ni support. So step by step kita tengok pergerakan. So kat manakah buy dan entry? Macam cakap, buy tempat Zul, breakout, retest Zul akan buy, ataupun sekiranya kita gagal ni Zul akan buy balik di kawasan 38 ataupun 3 kawasan ni. So dua kawasan ni Zul akan tengokkan sama ada nak buy kat sini ataupun buy kat kawasan ni. Zul akan tengok dan juga data-data semasa price kawasan tu. Tu tak boleh kata Zul akan buy terus 38, jatuh 38. Sebab apa? Kita perlu tengok juga data-data lain. Data lain tu kita ada trendline, kita ada store RSI, kita tengok kata RSI, kemudian kita tengok kita punya momentum naik, adakah good, adakah momentum sampai ke ni good untuk bound ataupun momentum dia drop bawah. So masa tu kita akan buat penilaian balik sama ada buy ataupun tidak. Tapi kita tahu dah roughly kita punya kawasan nak buy, iaitu kawasan bawah ini dan kawasan bawah ini. Selagi price break bawah ni, meaning kita dah tak ada kawasan buy, expected kita akan tunggu di kawasan 30 pula, and expected di 26. Masa kawasan tu 30 pun sama juga, kita akan buat analyze balik market sama ada good ataupun tidak untuk buy di 30. So hopefully anda faham. Itulah yang buat review hari-hari. Sebab apa? Walaupun data tu breakout, tu hanya dapat berikan anda satu zone buy dan zone sell. Sama adakah good atau good buy atau good sell kat kawasan tu, kita perlu tengok pula data
hari itu ataupun data semasa price sampai di kawasan itu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hopefully dapat membantu lah. So jangan panik kalau hopefully price dapat at least sampai ke 60k. Sebab apa, siapa yang sampai position dengan Zul, siapa sekiranya Bitcoin berada balik ke 60k ataupun kita punya major return 55-60k, so meaning Zul punya portfolio akan kembali profit. Kemudian apa yang kita boleh berlaku, hopefully yang lain pun, yang ramai yang follow Zul ialah expected dia akan profit balik. So apa yang masuk itu, kita akan lock kita punya modal. Sebab apa, ini yang Zul ada terangkan sebelum ni, kita ada boleh tak berlaku yang pattern ini. So buat ini 5 1 touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch, 5 touch, drop balik bawah, kemudian ke breakout. Ini adalah breakout ke 6 touch. Inilah confirmation untuk kita drop more ke bawah. Drop ke bawah sampai mana target dia, dia akan tunjukkan target dia. Expected target dia akan sama kita kena punya Fibonacci punya target, ataupun bearish market. So swing low to swing high. So expected point of breaking kat sini ada kawasan ni 30. So ada hari ni, tapi expected kalau ikutkan kita akan point ke kawasan, kita akan ni 30. So 30 meaning kita akan expected price point of breaking. Point of breaking kalau ikutkan point of breaking, kita akan expected 29 ataupun betul-betul kawasan 30 kita punya support. So sini yang berlaku, bottom kita adalah sebenarnya berada di kawasan 18k 20k. Sebab apa, price ni start daripada sini, uptrend to 1, 2, so meaning kita expected ada sampai 20k. Meaning juga expected di 30, kita hard untuk breakout 30 kawasan ni, sekiranya kita drop lagi sekali. So meaning 26k adalah price yang Zul akan tunggu, bukan lagi di 30. Sekiranya kita ada bound ke kawasan 60k, kemudian breakout balik apa trend line kita, meaning kita akan memang akan terus dalam bearish market. So itu price itu ke 26 kita akan nampak untuk sampailah hujung tahun ini. So hujung tahun ni lah tahun 22, sekiranya 4 year circle seperti ini, meaning tahun 22 kita akan ada naik turun. Kita akan expected untuk atau first bearish market, kita akan expected bottom out iaitu hujung tahun ini. Kemudian tahun 24, 23, 24 kita akan hanya sideways saja di kawasan itu. Sideways kawasan mana? Expected kalau drop kita gagal. Kalau kita gagal ni, boleh drop kawasan ni, ataupun kita melakukan kenaikan ni, hopefully kita berlaku kenaikan dulu. Sebab apa, nanti Zul boleh lock modal. Kalau terus jatuh, meaning Zul akan hold saja apa yang Zul ada. Kemudian Zul hanya layan saja value negatif tu, Zul akan tambah modal baru. Kalau naik atas ni, Zul boleh lock, Zul boleh exit Zul punya modal. Kemudian expected dia akan drop, Zul akan buy balik monthly di kawasan 25 dan 26 dan 20k. So itulah analisis Zul untuk short term dan long term. Perlu anda tahu short term dan long term. Kemudian macam mana nak tahu confirmation. So kalau anda tengok tu punya analisis ni berharga untuk anda ataupun dapat membantu anda, hopefully anda boleh like dan subscribe. Sebab apa, memang Zul buat video Zul untuk hari-hari review untuk pergerakan price. So untuk hari ni kita nak tengok sama ada candle quarter 4 hours, kita boleh monitor yang ni, yang kecil ni, dan follow ni. Kalau ikutkan nak senang, kita pergi 1 hour. So 1 hour pun, tapi jangan kata follow daily, kita tengok 4 hours punya confirmation. 4 hours confirmation tu apa maksud tu? Candle ada formation tak boleh close below ini ataupun below ini. Kalau below ni memang kita akan ada more drop ke bawah. So untuk pagi ni mungkin kita akan ada sedikit correction, sebelum malam nanti barulah kita akan melakukan kenaikan. So apa pun yang penting, tak kira ada naik turun, kita nak breakout trendline ni untuk daily. Kemudian kita tak nak price itu drop below daripada 38 ataupun 35 untuk expected more bearish market. So dalam range ni expected kita akan buat DCA, iaitu DCA mana sama ada di kawasan 38 dan 34. So inilah dua opportunity untuk kita buy, and ini adalah last buy. Kalau dia drop lagi, meaning kita hold saja. Expected kita akan tunggu di last support 30 dan juga 26k. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hope you dapat bantu anda. Hampir Zul lupa untuk average per unit. So average per unit ni senang je, anda buka saja calculator. So tengok harga semasa sekarang. Harga semasa kita katakan harga dalam 42. So siapa nak tahu average per unit dia 42. So average per unit macam mana nak tahu? So kat sini senang je. Contoh kita harga sekarang 42. So meaning ada RM42,000. So anda suntik modal, katakan anda buy hari ni harga semasa iaitu RM42,000. $42,000. So meaning anda dapat berapa coin? Anda akan dapat 1 Bitcoin. So 1 Bitcoin berapakah amanya average? So senang je. Modal yang anda dapat bahagi dengan aset yang ada iaitu 1 Bitcoin. So meaning anda dapat average anda di 42,000. So meaning sekiranya price berada di atas 42,000, meaning anda akan untung. Atau untung kalau price itu berada di bawah 42,000, meaning anda dalam loss. Kemudian kalau anda nak contoh lain, ini kata senang 42 1. So katakan anda sini anda hanya separuh saja. So meaning 42,000 bahagi 2, kita akan dapat $21,000. So katakan anda hari ini masuk
di price dengan Bitcoin harga 42,000, tapi hanya modal anda yang ada ialah 21,000 US dollar. So berapa aset akan dapat? Tu bukan satu Bitcoin, sebab apa anda beli half saja minit anda akan dapat, aku kata kita akan bagi nilai aset yang dapat adalah 0.5. So 0.5 sebab anda buy half saja daripada 42,000 tu, anda hanya modal 21,000 dengan anda buy di price 42,000, tu minit anda hanya akan dapat Bitcoin sebanyak 0.5. So berapakah average anda bila anda buy di 42 dengan modal 21,000, anda berapa? So 21,000 US dollar bahagi dengan aset yang dapat 0.5, minit akan dapat 42,000 juga. So minit average dia sama. So modal tu tak kisah pun modal berapa. Kalau anda buy modal 10,000 sekalipun, tu katakan 10,000, kalau 10,000 Bitcoin harga tu dapat apa, so anda belilah. Tak kisah berapa pun modal anda beli. Pada senang cerita, formula dia senang saja. Modal bahagi aset. Modal bahagi aset, anda akan dapat average. Anda kat manakah untuk anda? Untuk Zul, segala modal yang ditambah, beli kat mana, total semua modal yang ada untuk Zul dia punya average Bitcoin berada di 46. Selagi mana Bitcoin berada di bawah 46, Zul akan negative profit untuk Bitcoin. Dan seperti dia naik balik 46, ini Zul akan kembali profit dalam Bitcoin. Chart-chart lain pun Zul ada buat, contoh di Ethereum Zul berada di 3.1, hampir kembali profit. Di Solana Zul ada tinggi sikit 172. AVAX berada di 100. Kemudian Luna berada di 75. Kalau ada Polkadot dia punya 37. Chainlink 25. Matic dah kembali profit. So macam ni untuk Matic dia punya average 1.6. So Matic dah berada di 1.7. So meaning Matic dalam profit. So Phantom pun sama, dia punya average 1.6 dah naik atas, sebenarnya expected dah dalam profit. So itulah cara untuk tengok average per unit. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hopefully dapat membantu anda macam mana Zul baca bucket long term, short term, confirmation dan juga average per unit. Hopefully dapat membantu anda. Jangan lupa like, subscribe, bantu Zul dapat 10k subscriber yang pertama. Hopefully tahun ni Zul Jaya mendapatkan 10k subscriber yang pertama Zul. So jumpa lagi malam nanti, hari Zul cuti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.